kita boleh nampak yang semua orang dah start nak wawakan pasal COVID-19 ni dan mula nak bagi tahu cara untuk mencegah COVID-19. Memang rakyat Malaysia mengambil serius, terlalu serius sebab ada yang diorang tularkan dekat WhatsApp. Kadang-kadang benda tu fakta and kadang-kadang benda tu fake. So rakyat Malaysia macam panik sikit lah bab ni. Sikap masyarakat Malaysia sendiri yang sambil lewa bila dah dikeluarkan arahan untuk tidak berada di tempat-tempat yang ramai, diorang masih lagi berkumpul dan diorang masih lagi tak ambil perkara ni sebagai satu langkah keselamatan untuk diri sendiri. Simptom-simptom COVID-19 ni macam demam, batuk dan apa saja cara untuk cecair merebak lah. I think that symptom COVID-19 mungkin batuk, demam, bersin. Antara simptomnya yang kita tahu bermula daripada batuk yang jenis kering ni. Lepas tu dia akan mengalami sakit kepala yang teruk. Dia akan merasakan sesak nafas. Itu tadi apa kata rakyat Malaysia. Anda masih lagi bersama kami, Minggu Wanita, bersama saya, Nurul dan juga Naufal. COVID-19 jangan ambil mudah dan kita bersama dengan seorang pakar daripada KKM iaitu Dr. Vic yang akan bercerita. Tadi berbalik pada soalan saya tadi. Contoh senarionya macam ni ya Naufal. Bagi saya. Okey, senario macam ni. Okey. Dr. Vic, dia meeting dengan Naufal. Ada mesyuarat dengan Naufal. Lepas 3 hari selepas itu, Dr. Vic telefon Naufal. Naufal, minta maaf, saya dah disahkan COVID-19 lah. Saya dah jumpa Dr. Vic dah. Tapi kamu dah jumpa Dr. Vic dah. Yes. Adakah dia ini perlu dikuarantinkan? Ataupun dia rasa dia ada possibility sebab saya ni pula, Naufal pergi jumpa saya pula. Adakah dia pun sekali adakah kena saya doktor? sekarang ni kontak kepada kontak? Adakah saya ada potensi? Close contact ni. Sekarang. Dan saya perlu self isolate. Saya kena duduk di rumah tapi keluar 14 hari. Ada 2 soalan, satu bagi doktor. Banyak soalan ni. Satu-satu kita jawab. Okey, baik. So pertamanya, close contact is Naufal. Close contact tu the one yang positif. Ya, positif. Sebab tadi saya dah beritahu kan, bukan semua close contact akan timbul jadi ada simptom. Ada penyakit. So kadang-kadang ada dalam satu keluarga seorang infected, yang lain semua tak infect. Okay. So Naufal let's say secara langsung direct dengan saya, waktu saya mungkin ada simptom and so on. And then Naufal dikatakan sebagai close contact. So dia sepatutnya isolate diri dia. So I sebenarnya consider as PUI lah, person under investigation. No. I kena tak So person under investigation tu dah ada simptom. Dah ada simptom. Kalau I ada simptom, then yes, maybe you masuk dalam kategori tersebut. Testing akan dibuat and so on. So let's say tak ada apa-apa. So you as a contact, you kena isolate diri sendiri 2 weeks. About 2 weeks. Sebab tadi kita dah cakap 2 hingga 14 hari. Tapi secara umumnya dia lihat pada mean. That means 5 days. 5 days dah boleh nampak symptoms and so on. Tapi dia boleh ekstrim sampai 14 hari. Begitu. So that's why kita buat 14 hari dan kita self monitor demam, batuk lebih kepada batuk kering. Batuk kering tak ada kahak dan sebagainya. And then tadi ada yang beritahu selsema. Selsema mungkin tak ada pada COVID. Kita perhatikan bahawa kes-kes COVID ni lebih kepada lower respiratory. Upper respiratory, kalau hidung, atas nasal, dia hidung and so on. Tapi virus tu memang daripada mukosa ni akan masuk dia punya target organ. So that's why dia batuk kering. Batuk kering and then satu lagi dia letih. Fatigue. Dia fatigue, letih yang amat. Sebab batuknya tak keluar dan sebagainya, jadi dia keletihan. Bukan batuk tak keluar, memang fatigue. Okey, kejap. Okey, sekarang Naufal ni dah close contact kan? Close contact. Jadi cara kuarantin yang betul, apa yang pertama sekali Naufal patut buat sekali? Bagi tahu pejabat dia, bukan office dia. Bukan Naufal saja, masyarakat di luar sana sekarang. Macam Naufal. So sekarang apa akan terjadi? Apa yang Naufal kena buat? Apabila saya dah positif, ada pegawai persekitaran. That means more of a IK, right? Inspektor Kesihatan akan melihat siapakah kontak-kontak saya dalam jangka masa 2 minggu atau seminggu. Okey.
So dia akan melihat perjalanan saya. Let's say dalam satu schedule tu saya ada meeting dengan Nafal dan mereka akan identify, oh Nafal selain tu siapa lagi yang berada dengan saya di dalam grup atau meeting tersebut. And then mereka akan mendapatkan nombor kontak daripada saya atau daripada sesiapa yang ada, and then mereka akan hubungi Nafal and beritahu Encik Nafal so and so is positif. Tuan dikendaki either menjalani testing atau perlukan perintah berkurung. Kita ada satu form khusus itu hanya boleh dikeluarkan oleh pegawai yang berkuasa. Tak boleh suka-suka hati. Dia kena ada kad kuasa dan juga badge kuasa untuk mengatakan bahawa tuan atau puan diarahkan berada di rumah. Dan jika kita ingkar, ada tindakan boleh dikenakan denda atau penjara atau kedua-duanya. So itu yang penting. So pegawai persekitaran atau inspektor kesihatan boleh keluarkan begitu dengan sign and so on. Kita kena duduklah 14 hari. 14 hari. So dalam masa 14 hari, jika tiada apa-apa simptom, sihat dan juga okey, selepas 14 hari, jika dilakukan test dan test didapati negatif, kita bebas daripada atau pegawai kesihatan, inspektor kesihatan akan hubungi kembali dan memberitahu Nafal, you are bebas daripada isolation atau quarantine. Jadi dia pun tak boleh bercampur dengan keluarga dia kan? Ya, sebaiknya tidak bercampur dan sebaiknya tidak bercampur. And then kalau ada simptom, itu lain lagi. Kalau ada simptom, kalau ada simptom, bila kita nak jumpa dengan anak-anak kita and so on, pastikan kita yang pakai mask. Bukan dia orang yang pakai mask. Kita yang ada simptom tu kena mask. Sekarang saya tengok semua orang pakai mask. Ada simptom ke tak ada simptom, duduk dalam kereta, ada HEPA filter dalam tu pun pakai mask. Oh, faham. So yang penting pakai mask pertama, kedua lihat condition jika ada kesusahan nafas, sukar untuk nafas, dan juga nafas breathlessness they call it. Dia ada dua, breathlessness and shortness of breath. Dia ada dua lain ya. Bila kita lari, dan kita rasa itu shortness of breath. Tapi breathlessness ni kita tak puas. Nafas tu. So that means kita kena hubungi hospital atau datang ke hospital and so on. So kita ada simptom. So apabila kita makan utensil itu jangan campur dengan yang lain. Sebab bila kita bersin fluid yang ada virus tu boleh hinggap di meja, boleh di piring and so on, and then pegang and so on. Virus tu boleh hidup sekitar beberapa jam. Okay, and then satu lagi, bilik kita tu janganlah bilik bertutup. Bukalah tingkap supaya ada circulation udara yang bagus, and then cahaya matahari pun masuk ke dalam bilik kita. Sebab apa? Cahaya matahari memang ada ultraviolet rays. Dan dia ada properties untuk denaturate the outer layer of the virus. Punya kapsul tu dia boleh denaturate. Dan katanya sekarang ni KKM adalah di dalam fasa pembendungan akhir. Untuk COVID-19, apa sebenarnya fasa pembendungan akhir ni, doktor? So maksudnya fasa pembendungan akhir ni dimaksudkan bahawa sekarang kes sudah ada, dan kita nak kurangkan impact daripada kes-kes. That's why kita lakukan perintah kawalan supaya kita flatten the curve dan virus itu boleh mati sendiri. That means daripada population yang infected dan tidak ada kesinambungan kepada population yang baru, virus itu akan stop dekat situ. So that's why kita nak dia punya peak tu cepat dan turun kes. Seperti mana di China sekarang dia peak now coming down. That's how some penyakit-penyakit yang tak ada ubat dan self-limiting akan selalunya die off. Okey, doktor. Lagi satu, sebelum kita nak berehat ini soalan yang akan tergantung ni. Jikalau kita masih lagi ada sikap sambil lewa, tidak mematuhi perintah kawalan pergerakan ini, apakah langkah seterusnya? Tambah serius, apakah langkah seterusnya daripada KKM yang akan dilakukan?
kali ini kita akan lebih tertumpu kepada prosedur yang dilakukan terhadap mayat ataupun jenazah mangsa COVID-19. Ya, sebabkan kita dah ada 2 kes secara doki ceritanya kan, 2 kes dan ada banyak isu yang mana kesian, ramai netizen kata kesian lah, kenapa hanya KKM saja uruskan, ahli keluarga nak tengok muka yang terakhir dan sebagainya, kesian. Mesti ada sebab kenapa KKM menggariskan panduan sebegitu, dan untuk itu kita bersama dengan Dr. Vic masih lagi setia bersama kami. Masih setia bersama kami dan kita bawakan seorang pendakwa bebas, siapa tidak kenal, Cik Man kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar Cik Man? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Sama handsome hari ni kitanya panel. Okey. Jadi kita berbalik kepada sudut pengurusan SOP kepada pengurusan jenazah ataupun mangsa COVID-19 ini. Memang telah dikeluarkan satu garis panduan akan diuruskan sepenuhnya oleh KKM ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia. Mungkin boleh tahu kenapa dan mengapa? Seperti mana yang kita tahu, sebelum ni kita ada kematian HIV, kita ada kematian jangkitan-jangkitan yang lain. So mengapa KKM mengambil langkah supaya KKM yang handle ni? Sebab kita nak kurangkan exposure kepada relatif dan juga keluarga yang lain. Sebab kita tak tahu virus ni dalam badan ni berapa lama dia boleh ada. Dan virus ni untuk setiap badan dia lain. Ya kan, jumlah virus tu adalah lain dan penyebaran tu boleh daripada cairan-cairan daripada mulut and so on. So yang kita lakukan di KKM, kita menggunakan garis panduan yang sudah ada dan akan dilakukan seperti mana yang garis panduan tu, di mana staf-staf KKM akan menggunakan PPE yang betul dan juga mereka akan uruskan jenazah mengikut agama masing-masing. Dan selepas menguruskan jenazah, let's say ada yang buat postmortem, selepas postmortem dia akan di 3 layer. Mereka akan tutup 3 layer. Sebelum tu mereka akan semua mayat-mayat akan dimandikan and so on. Itu memang standard. Sebab dulu di distrik pun, waktu saya kerja di distrik, memang setiap postmortem yang kita buat atau saya yang menguruskan, selepas tu staf-staf saya akan menguruskan mandikan and so on, and then 3 layer, and then kita ada garis panduan apakah layer pertama, layer kedua dan layer ketiga, dan coffin akan dimasukkan ke dalam keranda dan kita akan seal the keranda. Seal the keranda. Kerana apa? Kita tak nak virus tu. Maksudnya jenazah ni akan dikebumikan sekali dengan keranda ke, ataupun sekadar untuk pergerakan jenazah ke perkuburan ke, bagaimana doktor? Maksud dia sekarang seal the keranda tu, maksudnya. Maksudnya walaupun buried pun dengan seal keranda. Sebab let me be you see, kita mendapatkan bahawa burial atau cremation as practical pertama, kedua, and then kita akan ada pegawai inspektor kesihatan yang akan bersama dengan religious officers and so on akan conduct whatever they supposed to be conducted. And then ketiga, kita tak boleh embalm. Embalm, that means ada yang nak embalm, maksud dia nak formalinkan, nak biarkan beberapa hari and so on, memang tidak boleh. And then seterusnya kita akan beri kepada keluarga dengan strict precautionary measures. That means kita pastikan bahawa tidak ada anything go out, right? Keluar daripada packing yang mereka telah buat lah. And then tidak boleh relatives kalau sudah seal tidak boleh buka. Tak boleh. Keluarga pun tak boleh. Keluarga tak boleh buka. Sebab apa? Ini adalah precaution supaya dia tak wabah tu tidak. Nak beralih kepada Cik Man. Cik Man, dari segi Islam sendiri kan kita ada adat, lagi-lagi adat Melayu Islam juga sini. Kita ada sebelum nak tengok mayat tu, nak semayangkan, semua ahli keluarga datang tengok, cium dahi dulu sebagainya. Kemudian ada sebelumlah dibawa ke tu ada talqin sebagainya. Dari segi Islam sebenarnya, kaedah ini sebenarnya adakah diselari ataupun sebenarnya ini ada sesuatu dalam Islam ni yang tak mengikuti cara Islam tapi kita lepaskan ke macam mana? Apa pendapat Islam dari segi jenis yang cium jenazah apa semua tu dalam budaya kita ni dia benda tu tak wajib. Bila kematian berlaku maka tanggungjawab kita sebagai orang yang masih hidup 4 perkara, antaranya kita menguruskan mandi dia, kemudian kita kafankan, balutkan, kemudian kita semayang dan kemudian kita tanam. Itu sahaja. Solat dan seumpamanya lah. Selain daripada tu tak wajib. Jadi dalam agama ada satu konsep
kita terpaksa sometime ataupun bila dah dengan doktor cakap bahasa Inggeris pula kadang-kadang terpaksa meninggalkan benda yang wajib untuk menjaga maslahat ramai orang. So kita tak boleh nak selfish pentingkan diri sendiri. Bukan kita kata kesian jenazah tu kan, tengok daripada jauh. Tak, ini demi menjaga kepentingan orang yang hidup. Kalau kita kata kesian, kita kena terapkan sikap kesian itu pada ramai orang. So maknanya mana yang lebih kita nak pentingkan, kepentingan individu ataupun yang bersifat masyarakat. Maka buat sebaik mungkin untuk mengelakkan dalam kes ini daripada tersebarnya virus ataupun mudarat-mudarat ketika menguruskan jenazah itu. Sebagaimana yang doktor sebut tadi tu ada nilai-nilai dan roh daripada tuntutan agama itu sendiri. Sebab netizen macam ni, Cik Man, dia orang macam kesiannya keluarga mak tu lah, tengok balik cermin aja anak tu yang terakhir dan sebagainya. Sebab tu kita dia kesian kat situ lah. Dalam keseluruhan hidup kita ni, kalau kita katakan sikap ihsan kita pada seseorang, yang sepatutnya kita nak buat baik tu waktu jenazah tu hidup lagi. Bukan dia tak ada. Kan dah kena satu kali waktu hidup kena. Waktu hidup tak nak pula balik kampung dan sekarang pula nak balik kampung kan. Tu benda-benda tu. Mungkin sebab ini sebab apa Dr. Vic dia tular sebab sebab yang apa tu mangsa yang baru-baru meninggal yang berusia 34 tahun itu, even keluarga pun tidak dibenarkan untuk berjumpa sebab telah pun dijangkiti. Maksudnya dengan tidak boleh dekat dan pegang uruskan secara sendiri. Jadi mungkin sebab itu mendatangkan tanda tanya, adakah selain daripada mereka pun dikuarantinkan pihak keluarga, adakah itu virus tersebut masih lagi aktif pada mayat? Sebab tadi tu kita tak betul-betul jelas di situ. So sekarang ni kita lihat kajian-kajian tentang coronavirus yang baru ni sedang dilaksanakan. Tetapi proksi daripada virus tersebut, mereka melihat bahawa virus ni boleh ada pada persekitaran meja atau apa beberapa jam. So itu yang kita takutkan. Sebab seperti mana saya beritahu, setiap body jumlah virus tu kita tak tahu dan kita tak tahu impact virus tu berapa lama. So untuk mencegah penularan virus tersebut kepada orang yang tak tahu, lebih baik kita lakukan apa yang sepatutnya dilakukan. Jadi lepas ni kita lebih cakna lah kan? Ya, untuk peringatan bersama lah. Baik, kita dah ni yang terakhir bersama dengan Dr. Vignesh Moran. Kita ucapkan terima kasih kerana sudi hadir pada hari lahirnya. Terima kasih kita bagi pencerahan kepada input kepada rakyat Malaysia. Akhir sekali pesanan buat rakyat Malaysia. Short and sweet. Short and sweet. Jangan panik. Ambil serius perintah kawalan pergerakan dan juga stay at home lah. Bagaimana dengan perkongsian tadi, anda suka atau tidak? Kalau suka, jangan lupa tekan button like, komen dan share video tadi. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Mingguan Wanita untuk perkongsian yang lebih menarik.